Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di tuition online Perlis Mengaji pada hari ini 12 hari bulan Jun 2020. Terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Suara Sunnah, Jabatan Pendidikan Negeri dan semua yang terlibat pada hari ini. Saya, Cikgu Mazirah binti Muhammad, akan mengendalikan kelas pada hari ini dengan tajuk Poligon 1 dan Poligon 2 Matematik SPM Kertas 1. Pada akhir bab ini, anda akan dapat memahami konsep poligon dan simetri, mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah, mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi 4 untuk menyelesaikan masalah, memahami konsep poligon sekata, memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman poligon. Okey, sebelum kita teruskan, mari kita mengenali apa itu poligon, ya. Okey, poligon ialah bentuk tertutup pada suatu satah yang dibatasi 3 atau lebih garis lurus sebagai sisinya. Kenapa 3? Ya, kalau dia 2, dia tak jadi bentuk tertutup. Dia jadi sudut sahaja. Jadi maka diperlukan 3 atau lebih garis lurus sebagai sisinya. Okey, yang kedua, suatu poligon dinamakan mengikut bilangan sisi yang dipunyainya. Okey, jadi kalau dia ada 3 sisi, kita panggil dia segitiga. Kalau dia 4 sisi, kita panggil dia sisi 4 dan seterusnya, ya. Okey, mari kita lihat gambar poligon. Ya, ini ialah bentuk poligon yang mana semua sisinya adalah garis lurus. Kalau dia ada garis yang melengkung, maka kita tidak panggil dia poligon, ya. Okey, boleh ya para pelajar? Baik. Kita teruskan lagi. Okey, ini cikgu letakkan nama-nama poligon, ya. Okey, segitiga, kita bilangan sisi dia 3, contoh bentuk dia macam ni. Okey, sisi 4, bilangan sisi dia 4, ada sisi dia 4. Dan sisi 4 dan sisi 3 ni dia ada banyak jenis, ya. Segitiga ni ada segitiga sama, segitiga kaki sama, segitiga bersudut tegak, segitiga bersudut cakar, ya. Sisi 4 kita ada segi 4 tepat, segi 4 sama, segi 4 selari, trapezium, ya, rhombus, ya, itu ialah jenis-jenis sisi 4. Pentagon, ya, ataupun pentagon, mana-mana pun boleh disebut. Okey, hexagon 6 sisinya, heptagon ada 7 sisi dan oktagon ada 8 sisi dia. Ini kalau bentuk contoh-contoh bentuk poligon tidak sekata, ya. Okey, baik, saya teruskan lagi. Okey, baik. Sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon.
Okey, ini ialah poligon. Kita tengok sudut pedalaman ni yang berada di dalam poligon ini dan yang di luar itu disambung menjadikan satu garis lurus, maka dia dinamakan sudut peluaran. Dalam contoh ini cikgu bagikan sudut pedalaman sebagai X dan sudut peluaran sebagai Y. Okey, jadi pelajar kena tahu bahawa hasil tambah sudut peluaran dan pedalaman ialah 180 darjah. Ya, kena ingat hasil tambah sudut peluaran dan pedalaman ialah 180 darjah. Okey, sudut peluaran poligon ialah penggenap kepada sudut pedalaman poligon itu. Maksudnya penggenap ialah jumlah kedua-dua sudut tersebut ialah 180 darjah. Jadi secara matematiknya kita menulis X tambah Y sama dengan 180 darjah. Itu pengetahuan sedia ada semua pelajar untuk menyelesaikan soalan poligon SPM kertas 1. Baik, cikgu teruskan lagi dengan poligon, ya, poligon sekata. Baik. Apakah poligon sekata? Ya. Poligon sekata ialah poligon yang mempunyai sisi yang sama panjang, ya, sisi yang sama panjang. Okey. Saiz sudut pedalaman yang sama besar, saiz sudut pedalaman yang sama besar. Bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Ya, jadi ini pengetahuan yang perlu pelajar ada. Iaitu yang pertama poligon sekata sisi sama panjang, saiz sudut pedalaman sama besar, bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Okey, baik. Cikgu teruskan lagi, ya. Baik, bagaimana kita hendak mengira, ya, saiz sudut poligon sekata? Jadi di sini cikgu letakkan cara pengiraan saiz sudut poligon sekata. Okey, yang pertama bagi sudut pedalaman poligon sekata. Okey, jadi n tolak 2. N tu ialah bilangan sisi bagi poligon yang dinyatakan. Tolak dengan 2, ini ialah rumus dia, ya, tolak dengan 2. Ataupun kalau kita selalu tengok, ini ialah bilangan segitiga yang terbentuk dalam sesuatu poligon dan darab dengan 180 dibahagi dengan bilangan sisinya. Ya, sebagai contoh ini ialah pentagon, jadi dia 5 sisi ni. Okey, jadi kalau kita letak nanti kita letak 5 tolak 2 kali dengan 180 per dengan 5. Okey, baik. Kita nak tengok sudut peluaran. Okey, sudut peluaran. Jadi sudut peluaran ialah kita ambil sudut peluaran, kita ambil 360 bahagi n. Ya, 360 per dengan bilangan sisi dia. Kenapa 360? Kita dah belajar, ya, jumlah bagi sudut peluaran apa-apa bentuk poligon jumlahnya ialah 360. Jadi 360 bahagi bilangan sisi, dapatlah satu sisi dia, satu sudut peluaran dia. Contohnya sudut bagi A ni 360 bahagi 5, dapatlah yang di luarnya. Ya. Itu ialah sudut peluaran. Okey, jadi pelajar kena tahu n ialah bilangan sisi poligon yang pelajar nak kira tu. Bilangan sisi poligon sekata. Ya. Okey, baik. Jadi mari kita teruskan kelas kita dengan membuat beberapa soalan, ya, menyelesaikan beberapa soalan SPM. Cikgu ambil daripada soalan SPM tahun-tahun lepas, ya. Okey, baik. Boleh pelajar sediakan pen, pensel dan kalkulator, ya. Okey, contoh cikgu ambil soalan SPM tahun 2011. Okey, soalan dia. Okey, PQRTU ialah poligon tidak sekata. Ya. PUS, mana dia PUS? Okey, sini PUS, QUT dan RST ialah garis lurus. Okey, baik. Okey, apa soalan dia? Diberi sudut TQ
R, okey, TQR ialah 2 kali sudut PQT. Cari nilai X. Okey, jadi kita nak mencari nilai X. Baik, kita sudah analisis gambar rajah ini. Poligon tidak sekata. Ada garis lurus, 3 garis lurus. Sudut ini 2 kali daripada sudut ni. Maka sekarang kita selesaikan soalan ini. Okey, yang pertama. Okey, kita tahu sudut TQR ialah 2 kali sudut PQT. Mana sudut TQR? Ya. Okey, di situ ialah sudut TQR. Okey. Baik, seterusnya kita kira sudut ni. Kita ingat ya, ada segitiga. Sudut dalam segitiga ialah 180 darjah. Okey, boleh ya. Okey, yang dah ada dalam segitiga TQR ni ada dah sudut 32, 144. Jadi macam mana kita nak cari sudut TQR? Maka kita tolak sahaja. 180 tolak 114 tolak 32. Maka kita pun dapat jawapan dia 34. Itu ialah sudut di Q ni. Ya, Q yang kecil ni lah. Ya. Okey, apa maklumat lagi yang kita ada? Bila dia kata yang ini ialah 2 kali kawan ni, 2 kali PQT ni, maka sudut ini lebih kecil lah. Jadi kita kena bahagi 2. Jadi sekarang nak cari sudut PQT. Okey, maka kita kena bahagi 2 sudut yang kita dapat tadi, iaitu 34 bahagi 2. Maka para pelajar akan dapat 17. Ya, 17 untuk sudut di PQT. Okey. Baik, jadi soalan kita cari tadi dia suruh kita mencari nilai X. Maka nilai X di sini, apa yang kita ada? Oh, maklumat kita masih belum mencukupi. Atau telah mencukupi untuk mencari nilai X? Okey, baik. Pelajar kena tahu sudut di X adalah sama ataupun sama dengan yang cikgu letak tanda hijau sudut di sini ni. Kenapa dia dipanggil sudut bertentangan bucu? Ya, okey, sudut pada garis bersilang ni, yang ni dia ni adalah sama. Maka kita boleh cari menggunakan segitiga PQU ni. Okey, baik. Kita cari. Okey, X sama dengan 180 sudut dalam segitiga, tolak 80 yang di sini dan tolak 17 sudut yang kita cari tadi. Maka apa yang kita dapat? X ialah 83. Jadi X ni samalah dua ni. Ni pun 83, yang itu pun 83. Maka para pelajar boleh menandakan jawapan yang betul iaitu A. Okey, baik. Itu soalan tahun 2011. Yang ini berkaitan dengan segitiga dan sisi 4. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Soalan SPM tahun 2013, ya. Iaitu dalam rajah di bawah PQRSTU. Di mana kita nak mula? PQRSTU ialah sebuah heksagon sekata. Dia sekata. Dan PUWV ialah segi 4 selari. TUV ialah garis lurus. Okey, jadi cari nilai X. Bagaimana pelajar ingin mencari nilai X? Okey, kita analisis dulu gambar rajah ini. Okey, kita tengok ni X. Okey, X berada di dalam segi 4 selari. Okey, jadi nilai X di W ni, di bucu dekat W ni adalah sama dengan nilai P yang di sini. Kerana apa dia sama? Okey, kerana dia ialah segi 4 selari. Okey, dan kita juga ada heksagon sekata, 6 sisi dia. Okey, baik. Jadi bila kita heksagon sekata, kita kena cari nilai bagi satu sisi dalam nilai bagi satu sudut ya dalam heksagon sekata itu, iaitu 120. 120 di mana? Di sini. Semua di P ni pun 120, Q 120, R 120,
S 120, T pun 120. Cuma cikgu tanda di sini kerana cikgu ingin menggunakan sudut di sini. Ya. Okey, baik. Sekarang kita cari pula nilai sudut di situ. Di sini ya, di dekat U ni tepi ni. Okey, baik. 180 tolak 120. Kenapa kita ambil yang itu? Sudut di sebelah sebab TUV ialah garis lurus. Sudut pada satu garis lurus ialah 180 tolak 120, maka di situ kita dapat 60 darjah. Okey, baik. Sekarang bagaimana kita nak mencari nilai X? Ya. Okey. Okey, nilai X di sini 30. Ya. Okey. Sini pun 90. Okey, sini pun 30 juga. Ya. Okey, dia ialah segi 4 selari. Maka okey, sudut di sini juga. Sudut di sini kita cari sudut di sini ya. Ini 90. Ini tadi kita dapat 60, maka sudut di sini adalah sama dengan sudut X kerana dalam segi 4 selari sudut yang bertentangan nilainya adalah sama besar. Maka kita cari nilai di sini, kita akan dapat nilai X iaitu 180 tolak 60 yang kita dapat di sini tadi 60 dan kita tolak 90 samalah di sini 90. Maka kita akan dapat nilai X ialah 30. Ya. Jadi pelajar pastikan faham betul-betul ciri-ciri segi 4 selari, heksagon sekata, garis lurus. Ya, maka tentu pelajar akan dapat menjawab soalan ini dengan mudah. Ya, baik. Jawapan dia ialah B. Jadi seterusnya, ya, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Okey, baik, soalan tahun SPM tahun 2014. Okey. Okey, baik. Dalam rajah di bawah, okey, dalam rajah di bawah ni KLMPU. KLMPU. Okey, baca macam tu. Ialah sebuah pentagon sekata. Dia sekata. Dan MPQ adalah garis lurus. MPQ yang ni lah garis lurus. Okey, baik. Jadi kita nak mencari nilai X. Ya, mencari nilai X. Bagaimana kita nak mencari nilai X? Kita tengok X duduk di mana. Dia berada di Q ni. Jadi berkaitan dengan ini gambar rajah dia di sebelah ni. Ya, PQRSTU ini. Ya, jadi kita tengok apa yang maklumat yang kita ada. Okey. Kita ada pentagon 5 sisi, pentagon sekata. Okey, 5 tolak 2. Okey, kali 180 per 5 sama dengan 108. Jadi nilai sudut 108 di situ dan di situ. Di sini semualah. Tapi cikgu letak 2 sajalah sebab cikgu nak guna 2 sudut ni saja dulu ya. Okey, baik. Seterusnya, okey. Dapat 108 lah situ tadi kan. 108. Okey, baik. Sekarang kita nak cari sudut yang cikgu hijaukan ni. Kerana di sini ialah sudut 360. Ya, sudut di sini kita ada dah 120, 108. Maka kita ambil sudut di sini 360 tolak 120 tolak 108. Okey. Dan kita juga nak cari sudut di sini, iaitu kita ambil sudut pada satu garis lurus 180 tolak 108. Maka pelajar akan dapat sini 72 dan di sini ialah 132. Okey. Dapat? Baik. Seterusnya kita dah dapat sekarang semua ada sudut. Ada yang tidak ada? Oh, ada lagi yang tidak ada ya. Di S ini. Berapakah nilai sudut di S? Sini ialah sudut pada satu titik iaitu 360 darjah. Maka sudut di sini dulu kita tak cari lagi ya. Sudut di sini. Okey, kenapa sudut di sini yang cikgu orenkan ni berapakah nilainya? Okey, kaitan dia ialah sini ada satu garis selari, sini pun ada garis selari, maka kita boleh menggunakan sudut berselang-seli. Apabila sini 100, maka sini juga ialah 100. Ya, sudut berselang-seli pada garis selari. Ya, baik.
DS pula, tadi cikgu dah tahu, bagi tahu sudut pada satu titik 360, tolak dengan 100, maka pelajar akan dapat 260. Jadi, bagi sisi, ada berapa sisi yang ini? Cuba kita bilang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Maka dia ialah heksagon, ya. Jadi formula untuk mencari jumlah sudut, ya, jumlah sudut bagi satu heksagon ialah okey 6 tolak 2 kali 180, iaitu 720. Jadi jumlah sudut, jumlah hasil tambah sudut dalam pentagon ini ialah 720. Okey, maka apa yang ada, pelajar boleh okey, cikgu guna muka surat yang baru, ya. Okey, kita gunakan tadi. Jadi kita tambah semua sudut yang ada di dalam ni. X, okey, tambah 100. Kalau boleh ikut macam ni lah, senang. Jangan ambil sana sini sekali tertinggal. Pelajar ambil X tambah 100 ni, tambah 260 yang ini, tambah 50 yang itu, tambah 132 yang ini, tambah 72 yang ini. Makanya ia akan menjadi 720 darjah. Ya? Okey, baik. Jadi pelajar jumlahkan ke semua ni. X tambah dengan 614 menjadi 720. Jadi X ialah 720 tolak 614. Makanya X ialah 106. Okey, tadi pelajar dapat macam complicated kan? Jadi jangan susah hati, buat satu demi satu, step by step, ya. InsyaAllah pelajar akan dapat menjawab. Boleh, ya? Jadi jawapan dia adalah 106. Baik. Okey, jadi kita teruskan lagi, ya. Masa masih ada, kita teruskan lagi. SPM 2015, ya. Okey, SPM 2015. Okey. Dalam rajah di bawah, PQ ialah sisi sepunya. Okey, PQ ialah sisi sepunya bagi nonagon sekata J. Nonagon tak apa, nonagon tak apa, ya. Nonagon pun tak apa, ya. Jadi nonagon 9, ya, nona ni 9 ialah 9 sisi, dan pentagon sekata K, pentagon ialah 5 sisi. Jadi pelajar kena ingat nama-nama ni kerana dia biasanya tak bagi sisi. Jadi kita kena ingat bilangan dia. Jadi nonagon 9, ya, bilangannya 9, dan pentagon 5 sisi dia. Okey, baik. Okey, jadi kita pun tengok dia di sini ialah sisi sepunya. Jadi bila kita panjangkan, ya, kita nak cari nilai X, bila kita panjangkan dia, ya, maka kita boleh kira yang ini ialah sudut peluaran. Dekat kecil ni sudut peluaran J, ya, dan dekat yang besar ni sudut peluaran K. Okey, jadi kita boleh menggunakan konsep sudut peluaran. Okey, baik. Okey, di cikgu hijaukan itu ialah sudut peluaran J. Okey, kita menggunakan nonagon sekata J, iaitu 9 sisi dia. Okey, baik, sudut peluaran, formula jangan lupa, ya, 360 per N, ataupun bilangan sisi dia ialah 9, 360 bahagi dengan 9, maka pelajar akan dapat 40. Okey, baik, dan seterusnya kita cari sudut peluaran bagi K. Sudut peluaran bagi K, okey, pentagon sekata K 5 sisi. Ingat tu pentagon 5 sisinya. Jadi sudut peluaran dia ialah 360 bahagi 5. Makalah dapat 72. Okey, jadi apa kerja kita sekarang? Kita tambah dua-dua ni, maka akan dapatlah nilai X. Ya. Okey. X ialah 40 bagi nonagon dan 72 bagi poligon pentagon sekata K, maka kita akan dapat nilai 112. Okey. Okey, pastikan anda mengira dengan betul, kerana kalau salah kira pun adalah jawapannya. Ya. Okey, baik.
Jadi pada pelajar letakkan jawapan yang betul iaitu 112. Baik ya. Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok ya dalam rajah. Kalau pelajar perasan ya, sebenarnya soalan SPM ni sama je sebab dia konsep dia sama ya, konsep sudut dalam poligon. Sudut dalam poligon, sudut peluaran poligon ya. Okey, yang digunakan dalam pengetahuan yang digunakan dalam soalan-soalan ini ya. Dalam rajah di bawah PQR SUV. Okey, PQR SUV ialah sebuah heksagon tak sekata. Dia beritahu dah tidak sekata. Dan SU sama dengan ST. SU ni sama dengan ST. Dan RST dan TUV ialah garis lurus ya. RST, TUV ialah garis lurus. Okey, apa yang kita nak cari? Cari nilai X. Iaitu cari nilai X. Kita nak cari X duduk di sini. Kita nak cari nilai di sini. Maka ada dua lagi tempat sudut yang tidak ada nilai. Okey, maka pelajar kena cari nilai-nilai sudut yang kita tak tahu itu. Okey. Okey, kenapa cikgu tanda sama dengan ni? Ini mewakili SU dan sama dengan ST. SU kaki dia ni sama. Okey, pelajar kena ingat ya. Segitiga kaki sama, sudut di kakinya adalah sama. Saya selalu pesan, kalau kaki sama, saiz kasut dia pun samalah. Ya, biasanya kaki kita pakai kasut yang sama. Kalau saiz 5 lah. Macam tu, nak ingatlah. Okey, baik. Jadi kita menggunakan konsep satu segitiga 180. Okey, kita tolak 32. Okey, kita bahagi dengan 2. Tolak dahulu baru bahagi 2. Maka kita dapat 74. Setiap kaki itu nilai dia 74. Ya, jadi 74 sini, 74 di sebelah sana juga. Baik. Okey. Jadi cikgu teruskan lagi. Nak mencari sudut di sini, kita menggunakan konsep sudut peluaran ataupun sudut bersebelahan dia pada satu garis lurus 180 darjah tolak dengan 74. Maka pelajar akan dapat 106. Jadi pada satu garis lurus sudut dia 180 tolak 74 maka dapatlah 106. Tulis di situ 106. Okey, baik. Lagi, apa lagi yang kita nak cari? Di hujung sana. Sudut ni kita tak dapat lagi. Okey, maka kita kena cari juga sudut di situ. Sudut pada satu garis lurus ya. 180 tolak 32. 32 dia yang ni lah. Ya, 32. Sebelah dia 180 tolak 32. Makanya. Okey. Makanya pelajar akan dapat 148. Tulis di sini 148. Jadi cikgu nak bagi tips sikit lah ya. Jadi bila menjawab soalan kertas 1, biasanya kalau dalam gambar rajah, dia ada gambar rajah satu soalan, satu muka surat ni biasanya kadang satu soalan sahaja. Jadi para pelajar boleh menggunakan ruang yang ada itu untuk mencatat, menconteng untuk idea-idea yang kamu dapat. Contohnya dalam gambar rajah ini pelajar tulis macam cikgu tulis ni ya, 148, 106 untuk memudahkan pengiraan para pelajar. Ya. Jadi kita nak mencari nilai X. Apa maklumat yang kita ada tadi? PQRS UV ialah heksagon. Ya, heksagon. Tak kiralah dia sekata ke tidak sekata, dia ialah heksagon iaitu mempunyai 6 sisi. Jadi kalau dia 6 sisi, maka jumlah sudut pedalaman dia ialah 6 tolak 2 kali 180 iaitu 720. Maka itu ialah jumlah sudut pedalaman bagi sebuah heksagon. Okey, baik.
Jadi kita perlu tambahkan semua sudut yang ada menghasilkan 720. Iaitu kita mulakan dengan X. Ada berapa X sini? Oh, ada 2 X ya kan? Jadi X tambah 100 tambah 120 tambah 106 tambah 148 sama dengan 720. Pastikan pelajar tidak tertinggal ya. Cuba bilang 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 ya sudut dia. Jadi kalau heksagon dia ada 6 lah sudutnya. Okey, baik. Jadi maka kita akan dapat X tambah X2. X tambah 474 jumlah kesemua ni menjadikan dia 720. Jadi kita akan dapat 2X sama dengan 720 tolak 474. Makanya 2X ialah 246. 246 bahagi 2. Dapatlah 123. Ya? Okey, baik. Itu ialah jawapan. Pastikan anda bahagi itu dengan betul. Jangan kalau rasa tak yakin, jangan congak ya. Guna kalkulator. Okey, baik. Terus dapat 123. Itu soalan tahun 2016. Ya? Okey, baik. Seterusnya. Ya? Boleh cikgu teruskan sikit lagi? Okey, baik. Dalam rajah di bawah, ini soalan tahun 2017. Ya? Dalam rajah di bawah, LMNOP ialah sebuah pentagon sekata. Dan LPQR ialah sebuah sisi 4. MLR ialah garis lurus. Ini garis lurus. Jadinya, cari nilai X. Ya? Okey, dari tadi kita duk cari nilai X saja kan? Tak apalah, cari je lah. Okey, baik. Jadi apa maklumat yang kita ada? Ya, pentagon. Okey, pentagon 5 sisi. Dia bagi pentagon sekata. Maksud dia satu sisi kita dapat cari nilai sudut dia di satu sisi iaitu 108. Okey, 108. Okey, jadi setiap satu tu 108. Ya, baik di situ. Sebenarnya semua ni lah 108. Ya, tapi cikgu tanda 2 ni sajalah sebab cikgu nak guna 2 sahaja. Okey, baik. Sekarang sekarang cikgu nak cari sudut di sini. Sebab kita nak cari sisi 4 ni kan. Jadi sudut di sini mewakili 360 tolak 95 tolak 108. Maka kamu akan dapat 157. Okey. Okey, dapat 157, tandakan di situ. Okey, baik. Seterusnya kita cari lagi sudut dekat sini ya, dekat L ni di sebelah ni. Makanya berapa yang kamu dapat? Iaitu sudut penggenap sini kan. Maka kita pun kira 180 tolak 108, dapatlah 72. Okey. 2 dah dapat. Jadi sekarang ni kita hendak mencari nilai X. Macam tadi juga kita akan tambah semua sudut. Ya. Okey, bagi sisi 4. Berapakah jumlah sudut sisi 4? Ya, ini saya rasa kita dah belajar dari sekolah rendah. Maka jumlah sudut dia ialah 360. Okey, para pelajar tulis 360. Makanya X tambah 45 tambah 157 tambah 72 menjadikan 360. Jadi tambah ke semua ni 45 tambah 157 tambah 72 dapatlah 274. Jadinya X ialah 360 tolaklah 274. Maka X ialah 86. Jadi pelajar tandalah di tempat yang betul. Ya, 86. Okey. Jadi apabila kita dah buat soalan ini, ya, banyak-banyak dah soalan kita dah buat, kita dah selesaikan. Apa yang kita dapat ialah kita kena pastikan kita ada pengetahuan tentang pentagon ni. Ya, kalau kamu ada pengetahuan tentang pentagon, insya-Allah kamu boleh menyelesaikan dengan mudah sekali. Okey, baik. Okey, kita teruskan lagi. Ini juga soalan SPM tahun 2017 ya. Okey, baik. Rajah menunjukkan sebahagian poligon sekata dengan keadaan sudut Y lebih kecil daripada X. Okey, kita tengok. Ni poligon
dia tak lengkap lah kan. Dia letak macam ni saja. Jadi dia kata poligon ni, yang ni lah poligon ni. Kita tak ni poligon ni, kita tak tahu berapakah bilangan sisi dia. Ya. Okey, dia bagi tahu sudut Y ni lebih kecil daripada X. Jadi apa soalannya? Berapakah bilangan sisi yang mungkin bagi poligon tersebut? Apabila ada satu kemungkinan, maka kita kena buat uji kaji. Ya, untuk membuktikan kemungkinan-kemungkinan itu tepat atau tidak tepat. Baik ya. Jadi pengetahuan yang kita ada ialah kita tahu bahawa ketambah semua ni menjadikan 360. Okey, semuanya jadi 360 dan sudut di sini telah diberikan iaitu 90. Jadi cikgu tulis 90. Takut kok kamu lupa. Jadi kita tahu bahawa X tambah Y tambah 90 tu jadi 360. Jadi sekarang kita tulis X tambah Y ni ialah 360 jumlah dia. Tolak 90. Maka kita dapatlah sudut 2 ni ialah 270. Sudut di situ 270. Okey, sekarang katakanlah kita kata jika. Sebab dia ialah mungkin. Maka kita pun boleh kata jika. Jika kita kata X tu sama dengan Y. Okey, X sama dengan Y. Kita bahagilah 2. 270 bahagi 2. Dapatlah 135. Kita kata jika. Okey. Tapi masalah sekarang, dia dah bagi satu kesimpulan ataupun pengetahuan dekat kita bahawa X lebih besar dari Y. Makanya X lebih besar dari 135. Boleh? Macam tu. Jadi X lebih besar daripada 135. Jadi kita pun menggunakan sisi-sisi yang diberi ini, kita cuba. Try and error. Okey, kita cuba jaya. Kita cuba yang pertama. Okey, 5 tolak 2 kali 180 bahagi 5. Maka dia ialah 108. Okay, salah lah. Sebab kita nak lebih daripada 135. Jadi kalau pelajar rasa nak terus guna jawapan lain pun boleh. Ataupun nak mencuba satu-satu pun boleh. Okey, guna kalkulator je. 6 tolak 2 kali 180 bagi 6, 120. Oh, tak capai lagi 135. Tak boleh. Okey. Cuba lagi. 7 tolak 2 kali 180 bahagi 7. Dapat 128.6. Oh, tidak. Kalau tak mau try pun tak apa dah. Tapi try. Sebab kita kena buktikan. Ya, okey, baik. 9 tolak 2, 7 kali 180 bahagi 9. Dapat 140. 140. Adakah 140 melebihi 135? Sudah pastilah lebih. Maka itulah bilangan sisi poligon yang kita cari, iaitu 9 sisinya. Ya. Okey, baik. Itulah cara menjawab soalan yang ada kemungkinan. Mungkin. Jadi kita kena ada pengetahuan sedia ada kita, ya. Okey, baik. Tadi kita hanya mencari nilai X sahaja. Sekarang kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan 2012. Rajah menunjukkan heksagon tidak sekata PQRSTU. Okey, yang ni. PQRSTU. Okey. Sekarang kita nak mencari nilai X tambah Y. Tadi kita cari X sahaja. Sekarang kita nak mencari X tambah Y. Jadi para pelajar akan nampak ada nilai X dan ada nilai Y. Okey, jadi macam mana kita nak cari? Macam tadi juga, dia bagi tahu kita heksagon. Ya, heksagon, kena tahu heksagon 6 sisi dia. Okey, heksagon 6 sisi. Jumlah sudut, hasil tambah sudut pedalaman dia ialah 720, iaitu 6 tolak 2 kali 180 sama dengan 720. Okey, dalam soalan ini, apa sudut yang tidak dinyatakan? Bila dia tidak nyatakan, maka kita kena cari. Okey, sudut yang tidak dinyatakan di T ni, ya. Di T yang cikgu birukan. Itu sudut yang tidak dinyatakan. Bagaimana mencari sudut ni? Kita tahu sudut di pusat ialah 360. Maka 360 tolak 30.
Tolaklah 30. Maka dapat 330. Okey, baik. Okey dah? Okey, seterusnya para pelajar kira lah. Hasil tambah sudut pedalaman dia ialah 720. Jadi para pelajar tambah semua nilai yang ada. X tambah X tambah X, ada 3X kan? Tambah 2Y, tambah lagi 1Y, tambah lagi 330. Jadilah 720. Okey, boleh? Okey, jadi para pelajar akan dapat 3X tambah 3Y. Jadi 720 tolak 330. 3X dengan 3Y boleh difakturkan. Ya, boleh difakturkan. Maka X tambah Y, 3X tambah Y sama dengan 390. X tambah Y 390 bahagi 3. Dapatlah 1. Nilai dia X tambah Y ialah 130. Okey. Jadi tandalah 130. Mudah saja kan? Okey, baik. Seterusnya. Okey, 2012 soalan dia. Tak apa, kita cuba. Dalam rajah PQRSTU ialah heksagon sekata. Okey, kita gambar rajah dia dengan pusat U. QUV dan STV ialah garis lurus. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, baik. Pengetahuan yang dia bagi maklumat dalam ni, QUV, STV ialah garis lurus. Jadi, apa yang kita tahu? Kita nak cari nilai X tambah Y. Okey. Jadi cikgu letakkan garisan putih-putih di sini. Nampak dia bahagi kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Jadi Y pun 1 bahagian daripada itu. Maka di sudut di sini ialah 360. Kita akan dapat nilai Y teruslah. Jadi 360 bahagi dengan 3. Dapat 120. Okey. Okey, kita letak di situ dulu. Sekarang kita nak cari nilai X. Macam mana kita nak cari nilai X? Kita tahu heksagon 6 sisi dia. Okey. 6 tolak 2 kali 180 bahagi 6 dapat 120. Jadi kalau pelajar selalu buat latihan maka dia tak perlu kira, dia tahu dah. Sudut pedalaman heksagon ialah 121 untuk heksagon sekata. Ya, jadi dia boleh letakkan di situ ialah 120. Okey, baik. Jadi apa lagi yang dia kena tahu? Okey. Yang ni ialah satu garis lurus. Okey, maka sudut di sebelah dia kita boleh kira. Iaitu 180 tolak 120. Jadi pelajar akan dapat 60. Baik. Di sini, garis lurus ni, sisi ni bertemu. Maka jadi satulah sudut 90. Okey. Jadi maka nak mencari nilai X, 1 segitiga 180. Ya, 1 segitiga 180. Tolaklah nilai-nilai yang ada. Tolak 90, tolak 60. X ialah 30. Okey, sekarang dapat X, dapat Y. Maka para pelajar boleh operasi tambahkan mereka. X tambah Y, 120 tambah 30. Jadilah 150. Itu ialah jawapan X tambah Y. Dapatlah 150. Tanda di jawapan yang betul. Iaitu 150. Baik. Okey, kita teruskan sikit lagi ya. Okey, baik. Dalam rajah PQRST ialah sebuah pentagon. PQRST, PQRST ialah pentagon. Ya, 5 sisi lah pentagon. Dan RSTU ialah sebuah segi empat selari. Ya, sebuah segi empat selari. Okey, apa kita nak cari? X tambah Y. Okey, apa pengetahuan yang kita tahu? Kita kena tahulah. Okey, yang pertama ialah kita kata segi empat selari. Kita kena ingat, ya, segi empat selari. Sudut bertentangan dalam segi empat selari adalah sama besar. Okey, jadi sudut dia di situ 146. Tak payah kira lah. Ya, kita dah tahu. Ya, jadi duk kira pula sekali lagi, habis masa. Jadi kita dah tahu letak situ 146. Okey. Dia bagi lagi pentagon. Okey. Okey, sudut di sini dua ni samalah. Selari, yang ni pun selari. Okey. Tapi kita nak cari dulu. Ya. Okey, jadi kita nak cari yang ini sudut dia
Sudut di sini kita dapat cari juga menggunakan sudut pedalaman garis selari kan. Jadi 180 tolak 146 maka akan dapat 34. Sini 34, situ pun 34. Sudut bertentangan adalah sama. Okey, baik. Seterusnya kita tahu sudut di situ. Sudut di sini ialah 360. Jadi kita ambil yang itu 360 tolak 162. Dapatlah 198. Untuk sudut di situ. Okey, sekarang ada lagi yang kita tak kira? Jen. Okey, baik. Jadi Okey. Maka kita pun dapat pentagon 5 sisi ya. Pentagon 5 sisinya maka okey. Kita campur semualah ya. Kita tambah ke semuanya. Okey, X tambah Y tambah 198 tambah 39 tambah 214. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey, maka dapatlah 540. Okey. Baik, 214 ni kat mana? Dekat sini ni ya. Okey. Jadi X tambah Y tambah sini 214 ya ni. Okey, dapatlah 540 maka okey, jadi X tambah Y 451 maka X tambah Y ialah 89. Okey, baik. Jadi ingat ya. Yang ni 214 ya, 214 di sinilah. Okey, baik. Okey, kita tengok soalan ni. Soalan ni senang sajalah. Senang saja. Okey, apa maklumat yang kita ada? PQRSTU ialah sebuah heksagon tak sekata. Heksagon ya. Jadi kita kena tahu. Okey, heksagon tidak sekata. Kita nak cari nilai X tambah Y. Sini 180 tolak 60 sebab dia bagi tahu tadi STW ialah garis lurus. Jadi situ 120. Okey, PQV pun garis lurus juga. Maka sudut di sini juga 180 tolak 50 dapat 130. Okey, baik. Bila pelajar dah dapat nilai-nilai sudut di situ, maka pelajar tengoklah heksagon 6 sisi. Jumlah sudut pedalaman dia ialah 720. Maka pelajar tambah ke semuanya. X tambah Y tambah Y. Jadi ada 2X, ada 2Y, ada 250. Jadi 720. Okey. Makanya kita permudahkan lagi. 2X tambah 2Y. 720 tolak 250. Okey. Baik. Seterusnya pelajar fakturkan. Ya, fakturkan 2X tambah Y sama dengan 470. Maka 470 bahagi 2 dapatlah 235. Okey. Jadi itulah jawapannya. Maka kalau dari tadi pelajar mengikuti kelas cikgu dari tadi, cikgu rasa pelajar boleh menguasai dengan baik dah soalan ini ya. Cikgu nak teruskan lagi satu je soalan. Okey, dalam rajah PQRST ni ialah poligon sekata. RVS ialah garis lurus. Mana RVS? Mana RVS? Okey, yang ini ialah garis lurus. Okey, jadi apa kita tahu? Poligon sekata. Ya. Okey, kita nak cari nilai X dengan Y. Okey, poligon sekata macam tadi, cikgu bagi tahu 5 tolak 2. Jadi kali 180 bahagi 5, maka dapat 108. Okey, jadi di sini nilai dia ialah 108. Di S pun 108, R 108, semuanya itu nilai dia 108. Okey, baik. Jadi kita nak cari nilai X, kita tahu di sini 108, nilai yang dah ada 17. Maka pelajar tolak sajalah. Maka dapat 91. Untuk Y, ini garis lurus juga, RBS. Maka pelajar tolak juga. Satu garis lurus 180 tolak 52 tolak 1 tolak 52, pelajar akan dapat 128. Okey.
Untuk mencari nilai X tambah Y, pelajar hanya tambah dua-dua nilai tersebut, iaitu 128 tambah 91. Maka dapatlah nilainya 219. Okey. Okey, baik. Pelajar dapat 219. Okey, sebelum cikgu mengundur diri ya. Jadi cikgu nak bagi tahu di sini ya, bahawa tajuk ini bukanlah satu tajuk yang mudah, yang susah. Pelajar perlu ikut step-step yang ada, perlu kenal apa itu poligon, sudut-sudut peluaran, sudut-sudut pedalaman, garis selari, sifat segi empat, sifat segitiga. Jadi bila pelajar kenal semua itu, maka sudah pastilah pelajar akan dapat menjawab soalan ini dengan mudah dan tidak mengambil masa yang panjang ya. Jadi cikgu harap teruskan latihan kerana kita akan kembali ke sekolah insya-Allah pada 24 hari bulan 6 lagi untuk terus belajar untuk menduduki SPM tahun 2021 nanti ya. Okey, baik. Jadi sebelum undur diri, cikgu ingin memberi sedikit pesanannya. A person who never make a mistake never try anything new. Maksud dia, orang ni, kita lah manusia ni, kalau kita tidak membuat kesilapan, maka kita tidak akan cuba belajar sesuatu pun. Ya, maka dengan itu saya Cikgu Mazirah binti Muhammad mengundur diri dahulu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.